Okey, Assalamualaikum, salam perjuangan. Selamat datang ke podcast Suara Hartanah, episod yang ke-11. Dan hari ini Ahyat nak kupas apa? 4 statistik yang bakal memberi impak dan kesan yang besar kepada hartanah di Malaysia. Apakah 4 statistik tu? Itulah yang Ahyat bersama dengan co-host tetap kami, iaitu Azim Sulaiman. Ya, masih bertopi. Sehingga bila agaknya? Sehingga kita tumbuh balik rambut. Sehingga tumbuh balik rambut. Baru Alhamdulillah. boleh buat style rambut balik. Yo, okey. Adakah nak bagi sneak peek ke tak ada? Dia boleh tengok episod sebelum ni. Sebelum ni. Sebelum Okey. ni ada. Alright. So, hari ni Azim, Yes. kita nak bercerita tentang statistik. Selalunya kalau cerita statistik apa tau? statistik yang akan bagi kesan kepada hartanah. Tapi mungkin statistik ni tak akan dijangka oleh ramai orang. Yang maksudnya boleh bagi kesan. Ya, betul. Satu, mungkin dia tak jangka statistik ni akan bagi kesan. Kesan pada hartanah. Dan- Apa kaitannya dengan hartanah? Ya, betul. Dan mungkin juga mereka pun tak sangka kita akan kupas statistik ini. Because selalunya kalau cerita pasal statistik hartanah. Okey, kalau untuk Azim, apa yang selalu bermain di fikiran? Kalau nak cerita, okey, ini data terbaru hartanah di Malaysia. So Ayat selalu cerita pasal laporan daripada Napik lah. Wow, okey. Suka sahabat-sahabat kita di Napik. Yes. National Property Information Centre. Tak lama lagi dikabarkan 6 hari bulan Mac bakal diterbitkan data penuh untuk tahun 2023. 2023. Wow, actually Azim, I am so excited, tapi ketika itu saya tidak berada di Malaysia. Mungkin dah landing dah. Tapi kenapa kita excited? Kerana data 2023 ni akan dibandingkan dengan 3 tahun lagi. 2020, 21 dengan 2022. Dia banding dengan 2023. Nak tengok satu trend ketika pandemic, endemic dan market recovery tu. So it's very exciting lah. Tak tahulah untuk orang lain di luar sana, dia rasa macam laporan pasaran harta tanah 2023, saya rasa tidaklah akan memberahikan ramai orang di luar sana. Tapi kalau kita kupas macam Ayat cakap, kita compare dengan tahun-tahun sebelum ni, so mungkin diorang akan excited. Diorang So, akan excited. Kita akan ada satu episod khas Betul. untuk kupas topik itu. Yes, untuk kupas topik itu. Okey. Laporan daripada Napik. Selain daripada khususnya kalau Napik ni, apa yang Azim bermain di fikiran kalau cerita pasal data hartanah? So transaksi hartanah, harga rumah, Okey, exactly. lokasinya di mana. Okay, on point. Saya pula pagi tadi di Cool 101. Tajuk program dia ialah Pagi on Point. Pagi on Itulah point. kaitan dengan on point. So, itu on point untuk Azim. Selalu cerita pasal volume of transaction, value of transaction, berapa harga rumah, berapa harga mampu, median, median, mean, kan, dan taburan. Okay. So, hari ni, first one, let's go straight to it. Alright. Kita nak bercerita tentang apa ni? Okay, mari kita tengok ni. Azim, ni ramai akan terkejut ni. Apalah kaitan statistik ini dengan hartanah di Malaysia? Malaysia ranked 3rd in Southeast Asia for having the most single people. The most single people. So adakah saya termasuk dalam data tu? Okay, nampaknya. Nampak Okay. kat belakang tabir Okay, menggelap. sabar. So dalam survey ni, Malaysia dalam kedudukan ketiga, 44.68%. Rakyat Malaysia ni yang disurvey lah, adalah dalam kalangan orang single. Tapi saya tak dapat survey tu, so saya tak termasuk dalam ni. So, kat situlah yang ramai orang akan mungkin challenge mana-mana survey ni, because kita kupas sebelum ni. Ya, betul. Kita pun dah kupas sebelum ni. Berapa orang yang disurvey, Betul. dia survey kat mana, kan? So kalau dia survey dekat
downtown Kuala Lumpur Central Business District tu mungkin lebih ramai lah single. Kalau dia survey dekat kampung-kampung, tak tahulah, mungkin sepatutnya kurang lah single. Betul. Tapi dilaporkan 44% lebih kurang 44.68% adalah singles. Okey. Kalau kita lihat dalam studio ni, nampaknya 25% sahaja yang bukan single. 75% is single. Kan? Dan bakal tak single lah. Oh, so 50%. Okay, almost. So bakal tak single, maksudnya nanti akan ada 50-50 lah. 50-50. Alright. So that's interesting. Okay, so hanya ada 2 negara je yang lebih tinggi daripada Malaysia. Yang pertamanya ialah Filipina dan kedua ialah Brunei. Filipina dengan Brunei. Indonesia ni ada 22% sahaja yang bukan single. So ialah kita rasa tertarik lah dengan survey ni. Okay. Nak tahu tak siapa yang dikategorikan sebagai singles? So dalam survey ni dia mengkategorikan orang yang belum berkahwin, yang sudah bercerai, yang hidup berasingan, separated, atau balu atau duda kan, widowed. Betul. Itu semua dianggap sebagai single. So netizen adalah yang kata ini kelakar lah punya survey kan. Apa punya survey, mana kau dapat maklumat ni? Lepas tu dia ramai netizen kabarnya yang tak setuju bahawa orang yang belum kahwin dia dikategorikan sama dengan yang lain-lain tu, yang duda, janda. Ya, yang tak sepatutnya dianggap single pula. Ramai pula yang mengata macam tu. Ada perkataan ni macam ni. Ni tulis, tunjuk kat sini. One comment question the statistics validity, with the netizen criticizing the inclusion of divorced, separated and widowed people in the singlehood statistic. So Ahyat pun sebenarnya seumur hidup ini kali pertama dengar lah. Kali pertama dengar ada survey macam ni. Tak tahu apa guna survey macam ni. Rasa-rasanya apa guna survey macam ni, Azim? Mungkin ada of course ada juga survey ni membantu some of business. Business apa tu? Business apa? Azim saja. Dia jawab tapi dia tanya contoh balik. Macam business, cari jodoh ke? Kan sekarang ada apps. So mungkin itu membantulah untuk, of course kan orang cakap setiap apa orang kata setiap masalah tu adalah peluang untuk orang-orang yang nak berniaga, yang nak buat duit. So kat sini dah nampak lah ada loophole dekat situ untuk membantu. So dari segi hartanah pula apa? I want to ask your opinion. Apa dari segi kaitan hartanah. So imagine ramai orang singles kat Malaysia kan. So apa agak-agaknya bagi Hazim lah, just thinking out loud, the impact to property? For me personally, kalau as a single, sebab tu saya cakap data ni termasuk saya ke. So pada saya mungkin dari segi, macam saya cakap, dari segi kaitan dengan hartanah adalah dari segi, mungkin dari segi jenis kediaman tu, sama ada high rise ataupun landed, and then dari segi size dia. Exactly. So mungkin just 2 bedroom ataupun mungkin studio pun dah okey dah, studio unit. So sebab single tak perlu nak sampai banyak-banyak bilik kan, takut pula seram. Hari tu kita cerita pasal homestay hantu juga. Baguslah Azim ni. So nanti mungkin dari segi tu dah, dari segi size, dari segi rumah landed ataupun high rise. Kalau landed mungkin, kalau single lah leceh nak kena apa orang kata, nak kena maintenance rumah mengemas. So tapi kalau rumah yang kecil ni so mudah sikit nak mengemas. No, exactly on point. Okay. On point. Because kalaulah ini sebenar, nanti kita nak tengok lagi beberapa statistik, pastinya akan ada efek kepada layout rumah dan saiz rumah tu. Dari segi demand punya. Ya, so kalau banyak rumah yang 2 bilik 1 bilik air, sebenarnya rumah macam tu ramai orang akan kata, ni rumah ni tak cukup bilik. At least minimum 3. Biasanya kalau family akan cakap 3 bilik dan 2 bilik air. Tapi dalam kes ni, kalau betul ada ramai single, so rumah yang 2 bilik dan 1 bilik air tu pun dah dianggap mewah. Betul. Kan? Dianggap besar.
besar. Dia ada bilik tidur dia, and then mungkin satu bilik Guest room. a guest room untuk parents. Untuk parents. Untuk Tetamu siblings. kawan-kawan datang. Kawan-kawan yang single. Saudara mara jauh. Saudara yang jauh. Okay. Azim. Okay, so kenapa Azim gelak? Sebab ayat gelap. Saya gelap juga. Oh, Azim ni bagus lah jawapan ni. Dia jawapan dia selamat. On point. On point. Kita dah lama tak buat ni quiz. Kita dah lama tak buat quiz. Kenapa Azim tukar topik? Tak, sebab cerita pasal on point, saya dapatlah siapa yang on point. Itulah. Jawapan. Tak tahulah dia orang ni, tim kita tak nak buat quiz ke kan. Dia asyik tengok Azim yang selalu menang. Itu yang dia tak nak buat quiz. Seriously, I tak tahu kenapa I asyik kalah. Okay, berbalik kepada topik. So itulah dia punya kesan lah. So I don't know how serious this survey is. Let's see who again gave this. Okay, See Asia Stats. See Asia Stats report. Malaysia is the third most populous single nation in Southeast Asia with a single nation kan. Alright, so okay, never mind. Maybe mungkin ada ramai yang akan mungkin pertikaikan. Tapi dia tak ada details data ni maksudnya dari segi umur. Dia tidak ada. So this is just setakat satu data umum. Dan dia rasa menarik lah bagi I rasa dia sangat-sangat menarik. And this one was reported on 15 February. Okay, thank you. Where do you see that? 15 February kadang-kadang dekat bawah The sign kat atas. Kat atas Yes, thank you. 15 February. Pening February. penonton ni tengok saya scroll. Okay. So never mind. So this is the first statistic, Azim Yes. Alright. So the second statistic. Jom kita tengok. Apa tajuknya? Azim. Yang tadi tu ialah mana ni? Yang ini siapa yang terbitkan? The Sun. Okay. Yang kedua ialah The Star. Tadi The Sun. Ni star. Sekarang The Star. Okay. Tadi matahari ni bintang. Okay. So pada 2 Januari 2024, ni artikel dia mengatakan, with parents having fewer kids, Malaysia is facing a decreasing fertility rate. So untuk orang yang bukan single, yang berkahwin, dia tak berapa nak ada anak pula. Dan tadi bercerita 44% single. Tapi yang berkahwin tu pula, dia tak berapa nak ada anak. Masih tak ramai. Okay, so I want to bring this. Okay, saya zoom Alright. Okay, kita tengok data daripada 50 tahun yang dulu, Azim. So 1957, setiap wanita secara purata lah ada 6.7 orang anak. 1957 masa kita merdeka, which is 60 which is berapa tu? 67 years ago. 67 years Okay. ago. Lepas tu fast forward 1980 ada 4. Ayat sendiri ada berapa orang adik-adik? Okay. Saya lahir 1979. Saya ada 3 orang adik-beradik. 3 orang adik-adik. Yeah. So my mother ada 11 orang adik-beradik. My father ada 10 orang adik-beradik. Okay. How about you, Azim? Saya 5 adik-beradik. 5 adik-beradik. 5 adik-beradik. Okay, so your eldest lahir pada tahun berapa? 1982. Okay, maknanya your parents menyebabkan data tu naik lah. Because my parents ada 3 orang anak. Your parents ada 5 orang anak. So dari segi negara yang ada 2 saja keluarga, dia betul-betul ngam-ngam for each mother lah. Okay, so that's interesting kan. Your parents, mak ada berapa orang adik-beradik? 7. 7. Ayah? Ayah 6. 6. So diorang pun lahir maybe their parents tu pun 1957 tu ada 6.7 children per woman kan. Okay. So fast forward, Azim, tahun 2000 ada berapa tu? 3. Ada 3 untuk seorang wanita. Dan untuk 2010 ada 2.1. Maknanya lebih lah sikit. Maknanya average setiap wanita tu ada 2 orang anak. Okay.
tahun lepas, mana 2023, hanya 1.6 anak per wanita. Ya. So this comes back again lah. So this is interesting kan, this data. Okay. Betul. Stop share. This is interesting kan. Dan kita pun expected negara yang akan mengalami jumlah warga emas yang ramai kan in future. Okay. Itu sebenarnya data yang keempat yang saya nak kongsikan. But since you mention it, betul. So boleh lihat kat dalam skrin sekarang. So lebih 15% rakyat Malaysia, populasi rakyat Malaysia berumur 60 ke atas. Dan ini dijangka akan berlaku pada tahun 2044. Maksudnya dalam 10 tahun sahaja lagi Malaysia akan dianggap sebagai negara menua. I'm not sure if that's the right word in bahasa kan. Bahasa. So aging nation. So dan kalau nak dengar lagi satu data ni, sekiranya kita ni tak cukup subur, tak cukup buat anak, pada tahun 2071 populasi negara ni akan maksimum 46 juta, tapi lepas tahun 2071 dia akan menguncup. Populasi menguncup. Okay, so let's hold on from here. Apa pula yang bermain di fikiran Azim sekarang untuk topik yang ini? Untuk statistik yang kedua ni. Statistik kedua untuk dari segi jumlah anak tadi. So that's why macam saya cakap tadi, dari segi untuk long term dia, kesan dia bila populasi dah makin menurun, tapi yang ada yang existing ni, so that's why kita akan capai status aging nation tu, sebab jumlah penduduk yang bertambah, yang muda ni berkurangan, so yang ada ni akan makin menua, so akhirnya kita akan capai status aging nation. So Azim dari sudut pandangan, kita bawa masuk terus statistik yang ketiga, boleh tak? This is interesting Okay, statistik yang ketiga, yang ini. Yang ini sebenarnya satu artikel pada Februari 2022 dari NST. So dia mengatakan apa? Average household size in Malaysia shrinking reveals census. So kita ada banci. So banci yang terkini lah, iaitu pada tahun 2020. Dia mengatakan, nampak kat sini. Okay, boleh besarkan. Okay, saya besarkan. Bahawa seisi rumah, Azim, okay, sahabat-sahabat semua, dalam satu keluarga seisi rumah, pada tahun 2010, kita cerita 2010 dulu, ada 4.3 orang dalam satu keluarga. Satu keluarga. Dan 10 tahun kemudian, pada tahun 2020, dia jadi 3.8 orang saja. Maksudnya sekarang ni ini termasuk parents lah kan. Okay, sekarang ni secara boleh dianggap macam ni. Dalam satu keluarga tu ada 2 parents, maknanya mak dan ayah. Dan ni 3.8 orang ni kan. Dan ada 1.8 anak untuk satu keluarga. Tak cukup pun nak di-average-kan ada 2 anak setiap keluarga. So I thought that this is extremely interesting sebenarnya. So okay, sebelum kita nak pergi ke isu yang aging nation tu, because it's another story altogether which I want you to cover dari sudut pandangan kewangan juga. Okay, so far yang ini apa pandangan Azim pula kalau kita nak bersembang pasal saiz keluarga makin kecil? I think maybe kalau kita ada, I don't know, ada survey ke tak yang details kenapa punca shrink dari segi ni, dari segi size ni. I think maybe one of factor of course about living cost lah. Kos hari hidup definitely yang semakin meninggi, so membuatkan rakyat Malaysia, orang kata family planning, buat perancangan keluarga. So tidak bersedia untuk memiliki anak yang ramai kerana dengan kos hari hidup yang makin meningkat. So itu pada pandangan saya. Saya setuju 100% lah. Sekarang ni, okay, zaman mak ayah atuk nenek kita, mungkin lebih kepada atuk nenek kita lah,
Diorang ni memang anak-anak tu rezeki. Betul. So lagi ramai lagi okey kan. Lagi mewah lah, Lagi bertambah rezeki. dari sudut pandangan statement tu kan. And atuk nenek kita macam mana diorang boleh besarkan anak-anak begitu ramai kan. Banding dengan hari ni kita punya gaji tu macam lebih. Tapi nak besarkan anak-anak tu bukan senang. Betul. Ya, so Kalau ayat punya pandangan? ya, I mean orang akan decide kan berapa orang anak yang kita nak ada atas kemampuan. So macam beli kereta, atas kemampuan you boleh beli kereta apalah. Nak beli rumah, kena tengok berapa layak dan berapa mampu kan. So nak berapa orang anak pun ada layak mampu. Dan ada layak dan mampu. Kira-kira layak dan mampu. It's no joke. Betul. Because kita pun tak nak lah bawa anak ni ke dunia and then kita pun tak mampu nak bersara dia, nak besarkan dia, nak bagi makan, nak uruskan dia kan. Because nak membesarkan anak ni is satu kos yang besar. Saya ingat lagi satu iklan tu, dia tunjuk dia tunjuk dia dapat anak triplet ke apa kan. Okay. And then dia cakap satu orang anak ni kos dia 1 juta. Iklan ke YouTube video ke apa. So bagi sesetengah orang dia lihat seorang anak ni aku kena ada 1 juta. Especially kalau kita punya among Chinese friends lah. Especially among the Chinese friends. Dia tengok je anak seorang, ni aku kena siapkan 1 juta. 2 orang 2 juta. Cukup dah. Nak 3 orang ni aku nak mati hidup semula pun tak tahu cukup ke tidak nak membesarkan anak yang ketiga. Nak cari 1 juta lagi. 1 juta lagi. So inilah realiti kehidupan di mana bilangan anak tu dah ditentukan oleh kemampuan kita kan. Even kalau Ayat sendiri personally? Ayat berapa orang anak? Saya 3 orang anak. Syukur alhamdulillah benda ni tidak ada dalam faktor lah untuk membincangkan nak berapa orang anak. Tapi ini ditentukan oleh isteri. So kalau saya nak kena cakap yang benar kalau lah. ikut Ayat punya hasrat, keinginan hasrat tu 4 atau 5 lah. 5 tu rasa macam seronok lah. Walaupun Ayat sendiri 3 adik-beradik, tapi bila anak sendiri Ayat nak lagi ramai. Saya suka budak-budak. Tapi yang nak mengandungnya, nak bersalinnya, nak menjaganya. Yelah kita, macam mana pun kita sebagai husband, kita ada juga, I spend a lot of time with my kids. Quality time and quantity of time I do as the best that I can. Yes. But eventually dia memang mother dia lah yang lebih nak kena spend time. Nak kena spend time, nak menguruskan dia, sekolah dia masa kecil baby tu, ya Allah. Betul. Bukanlah saya nak kata saya buat-buat tidur masa anak ni merengek. Tak ada ya? Tak. I don't know yang tu. Dah tak ingat dah. Okay. Patut, thank you. Saya kena ikut jawapan yang selamat. Saya tak ingat lah. Allahu Akbar. Tapi boleh bagi tips dekat bagi tips buat tu tidur kan. I penat sangat lah. I tak boleh nak. But basically masa atau mungkin kalau orang yang pasangan yang dari single nak berkahwin, so adakah diorang sometimes diorang ada juga bincang dari segi financial, dari segi of course family planning tu, nak berapa orang anak. Nak tanya you all ni yang menonton Suara Hartanah, so yang sedang menonton atau mendengar kan. So what about you guys? Bagaimana perbincangan untuk nak berapa orang anak tu? Apakah faktor dalam perbincangan ni kan? Dari segi kewangan ke? Dari segi Ayat tadi bukan dari segi kewangan, alhamdulillah tak ada masalah. Saya dari segi lesen kelulusan. dari segi approval, kapasiti kilang. Kapasiti kilang. Allah. Kita cakap macam tu. Kalau kita tanya Daniel. Kita tanya ni tim kita kat belakang tabir. Tim, saya nak tanya. Boleh tak saya nak tanya? Kita tanyalah Daniel. Kalau Daniel ada ke bincang pasal benda ni? Nak kahwin dah ni? Dalam 3 bulan lagi? Selain pada bincang nak sewa rumah mana, berapa kos rumah? Tak ada bincang pasal anak lagi
Tak, ada setengah orang dia tak rasa benda tu advance. Dia daripada sekarang dia dah decide sebab Bincang, lah mungkin suami expect 5, tapi isteri nak 3 je. Dan itu expectation itu yang kena diseimbangkan. Betul. Nak kena find. So maybe I want 4 or 5, so it's 5 kan. And my wife just wants 3. So we settle with 3. Okay. So dia tak boleh settle with 4 kan. Tapi Min. Ambil min. Allah. So saya ada juga kenal kawan-kawan yang wanita ni yang diorang memang nak ramai anak, and selalunya keluarga tu akan lebih ramai anak. I think kalau suami tu yang nak lebih ramai anak and then isteri tu tak berapa nak ramai anak, then I think dia akan selalunya tak ramai anak. Okey ke? So kita punya perbincangan ni. Kita bagi tips lah. Kita punya tips apa? Itulah tips dia kalau untuk lelaki yang nak ramai anak, dia kena manage expectation. Bincang dulu dengan kilang. Okey. Allah, dia okey ke sebut kilang ni ke? Ada netizen yang kecam kita ni? Itu bahasa biasalah kan. Orang cakap dah tutup kilang. Orang perempuan sendiri yang cakap, bukan I yang cakap. I just membahasakan apa yang biasa dia cakap. Okay, but basically this is going to have impact lah to property. Bayangkan setiap keluarga tak sampai pun 4 orang dalam rumah tu. So mak ayah dengan tak sampai 2 orang anak. So dia, kalau rumah yang 3 bilik 2 bilik air, kalau 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan, then cukuplah 3 bilik 2 bilik air. Betul. One of the reason why Ahyat pindah to a bigger house was because kita nak anak-anak kita orang ni ada setiap anak tu ada seorang bilik sendiri. Bilik sendiri. Okay. Ada bilik kosong lagi? Bilik kosong ada, tapi saya jadikan my own mini studio dengan mini gym lah kat rumah. Kononnya sepatutnya boleh lah untuk parents or parents-in-law nak datang, tapi dah jadi bilik serbaguna. Bilik serbaguna. Because kita pun especially masa pandemik, kita banyak keperluan untuk studio. So jadi studio lah. Sekarang, and of course kadang-kadang nak ada mini gym tu supaya at least boleh keep fit, and tak perlulah pergi ke gym lain, and ada gym kat office juga. But at least kalau perjalanan tu dah sesuai time itu, dan Ahyat just buat kat rumah je. Ya, so inilah juga mungkin Azim, pemaju juga akan take note kat benda-benda macam ni. That's why bila sejujurnya bila setiap kali ada menteri perumahan baru, so mereka akan nak buat polisi baru untuk macam hartanah-hartanah yang untuk rakyat ni. Dan contohnya macam rumah Selangorku, rumah Wik itu negeri lah. Kalau peringkat negara tu contohnya prima kan, macam rumah-rumah mampu milik. So nanti akanlah ada dasar-dasar yang dikeluarkan. So bila dikeluarkan, nak dikatakan rumah-rumah ni perlu ada, ini syarat-syarat asas. Minimum 800 square feet, 3 bilik 2 bilik air. So 800 square feet 3 bilik 2 bilik air ni macam kecil. Macam kecil lah, maknanya ruang dia, tamu dengan ruang kitchen dia, dapur agak pasti terhad, macam kecil, sangat-sangat kecil. So adakah sebenarnya ini adalah sedap nak disebut, atau ini adalah berdasarkan fakta? And something interesting, nanti Ahyat akan carikan. Ada juga data yang Ahyat jumpa yang mengatakan di bandar is below 4. Luar bandar is above 4 per household. So rumah yang nak dibina di bandar, adakah masih perlu untuk banyak bilik? Kalau dah ada orang yang berpendapat, kalau nak bina rumah pun, binalah terus yang ada 3 bilik 2 bilik air. The problem is the size now is getting smaller. Dulu 1,200 punya apartment, tu 1,000, 900, 8,5, 800, 7,5, 700. Dah agak normal dah rumah-rumah mampu milik size 700 square feet. Tak tahu 3 bilik 2 bilik air. My apartment dekat Subanjaya tu, it's size yang lebih kurang 700 square feet and 3 bilik 2 bilik air. So ruang tamu dengan kitchen tu sangat kecil lah.
And bilik-bilik kecil tu rumah lama kan. So inilah pastinya akan memberikan kesan kepada hartanah. So pemaju pun kena bina rumah yang sesuai lah untuk keadaan semasa kan. Segi demand keperluan. And mungkin netizen atau rakyat Malaysia yang komen, apa nak rumah kecil ni, tak banyak bilik ni. Netizen pun tak sedar bahawa ini adalah data-data yang terbaru. Betul. Ya, so dan itu bukan saja hartanah juga, kalau kita cerita lagi dari segi kesan, dari segi even kereta, size kereta. Nak sedan ke SUV ke atau compact car macam Azia, Myvi. So itu juga akan memberi kesan juga saya pada pandangan saya. And perasan tak sejak kebelakangan ni ada satu kategori kereta yang SUV, ada pula yang dia nak namakan ini full size SUV, and then ada yang macam compact size SUV. Saya tak tahu categorization dari segi kereta ni. Tapi kan macam contoh macam Range Rover. Okay, bagi contoh Range Rover. Okay, saya yang terfikir Range Rover lah. So Range Rover yang full size, Range Rover yang sport kecil sikit, Range Rover Evoque yang kecil, yang macam yang mini SUV, yang apa tu, compact size kan SUV. Macam Proton. Ada apa SUV dia? X50, X70. Dan dua tu lah kalau SUV. Dia tak ada yang besar tu X90. X90 kira kategori MPV. Oh, X90 kategori MPV. Dia macam Alza lah, tapi Alza produk Alza is MPV, tapi orang kata macam sedan. Rasa bawa tu macam sedan, tapi dia actually MPV. Saya belajar sesuatu lah. Saya ingat dah tengok X ni semua satu kategori lah. Berbeza size je. So X50 is compact. Betul. X70 tu macam full size. X90 tu dah boleh sampai 7 seater kan? Betul kan? Betul, 7 seater. 7 seater kan? Yes. So dari segi situ pun kita boleh lihat ada keperluan untuk those kinds of size of cars kan. Betul. Dan relate macam ayat cakap tadi, ada orang kata baik beli rumah ataupun buat rumah yang 3 bilik terus. Sama juga kereta, ada setengah orang cakap kau nanti tak lama lagi nak kahwin, baik beli kereta sedan terus daripada beli Azia contoh. Daripada beli kereta compact, kereta kecil, baik beli terus sedan, sebab nanti bila dah kahwin kena upgrade family car pula. So why not pada first car terus beli sedan instead of beli compact car. Ada yang bagi pandangan macam tu. Yelah, nanti nak kena pindah, nak kena beli lagi, nak kena rumah beli tu kereta baru. Kalau kereta lah contoh. Kalau kereta, kalau rumah saya cakap nak kena pindah, nak kena beli rumah baru. Ya, lepas tu kita pun tak tahu keadaan kewangan kita pada masa itu. Rumah yang lebih besar tu, ketika kita nak upgrade tu dah mungkin harga pun of course lagi mahal. Dah jadi lebih mahal. Ya. Okay, so berbalik kepada saiz keluarga ni, I think it's very interesting Agak-agaknya negeri mana guys yang sedang menonton? Negeri-negeri mana yang paling rendah? Tadi kita dah cakap tahun 2010 4.3 dalam satu keluarga. Maknanya ada 4.3 orang dalam satu keluarga secara purata. 0.3 tu macam mana Ayat? Itu dari segi purata. Maknanya ada families yang 6, ada families yang 4, ada families yang 3, ada 5. So dipuratakan jadi 4.3 lah. Kan ada kadang-kadang orang yang tanya, mana boleh Ayat 4.3? Mana ada point 0.3 tu apa? Dia pendek ke apa? Dia kanak-kanak ke apa? Dia belum besar ke apa? So dia kadang-kadang orang yang suka bergurau ni Okay, so kena jawab juga. Okay, so yang paling kecil, yang paling sedikit dalam satu keluarga ialah, drum roll please. Okay, tunjukkan skrin. Ialah KL dan Penang. So KL dan Penang yang paling kecil saiz seisi rumah 3.5 orang. 3.5 orang. Maknanya ada mak, ayah. Kalau nak cakap mak ayah lah, kalau mak, ayah dengan 1.5 orang. 1.5 orang. Maknanya ada rumah tu ada 2 adik-beradik atau seorang anak tunggal sahaja. Okay, guys, jom kita cuba try test. Negeri mana yang paling tinggi saiz rumah? Drum roll please. Saiz isi rumah. Okay, yang paling besar ialah, you guessed it, Kelantan and Kedah. Sabah. Kelantan and Sabah. Kelantan and Sabah. Okey, yang paling tinggi. Tapi dia tak sebut ni. Dia ada sebut. Okey, Kelantan 4.9. Alhamdulillah. Orang Kelantan ni lah yang menyebabkan populasi Malaysia ni bertambah.
Terima kasih sahabat-sahabat. Di Kelantan. Sahabat-sahabat kawai. Saing-saing Kelantan ni. Kita ada orang Kelantan ni kat belakang tabir kita. Saing-saing Kelantan ni 4.9 orang. Maksudnya dalam setiap keluarga ada mama, papa dan hampir 3 orang adik-beradik. Okey, saya nak tanya ni sahabat kita. Ikram 2 orang adik-beradik. Oh, anak dah anak 2. Okey, Zakwan ada berapa orang adik-beradik? 2. Zakwan punya mak ayah adalah dalam menyebabkan, kalau tidak lebih lagi ni. Boleh jadi 5 untuk satu keluarga. Maksudnya I think it's a fun, I think to me this is a fun statistic nak sedar apa yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Betul. Okey, Sabah 4.7. Ranking nombor 2. This means that the number of children in one house in Kelantan is many compared to the other states. Anak-anak dari Kelantan ni. Apa data ni boleh bantu golongan yang single tadi? Apa kaitan data ini kepada singles di yang tadi, yang first? First tadi tu. Okay, so Azim ada chance lah nak kahwin. Mac Kelantan. Kalau nak anak ramai. Kalau nak anak ramai. Kena tanya juga wanita-wanita Kelantanis. Diorang nak ke ramai anak? Sebab kalau kita test statistik daripada ni yang kalau ikut statistik ni, yes. So, okay, apa kaitan dia dengan hartanah? Okay, menurut kajian ini, Kelantan adalah negeri yang paling besar saiz seisi rumahnya, 4.9. Maknanya 4.9. Dalam satu keluarga tu paling banyak anak di Kelantan. So kita kena bersedia siapa yang kahwin orang Kelantan, dia kena bersedia beli rumah yang lebih besar. Alamak. Itu ke dia punya kaitan dengan hartanah? Sorry, nak kena beli hartanah yang banyak bilik yang lebih besar. Adakah sebab itu orang Kelantan ni dia bila dia berniaga sungguh-sungguh, bila dia dalam korporat, dia bekerja sungguh-sungguh dan dia sanggup tu ke seluruh Malaysia dan mungkin ke seluruh dunia berhijrah untuk mencari rezeki dan aktiviti ekonomi, kerana dia tahu diorang ni, orang Kelantan ni suka nak anak ramai. So dia kena berusaha lah lebih. Orang yang impian dia, aku nak seorang je anak, okey lah. So usaha dia mungkin kurang. Betul? Ya ke guys? Saya bertanya soalan ni, jangan marah. Mungkin ada orang kata, I ni orang Kelantan ni, tak ada macam tu pun. Lepas tu nanti kan ada pula Zakwan, betul ke? Betul ke? Mungkin ada juga gadis-gadis Kelantanis yang single, mungkin tak suka dengan kenyataan ni. Ayat janganlah buat lelaki-lelaki takut mengahwini kami. Tak boleh, orang kata jangan pukul rata. Jangan pukul rata. Tapi itulah antara kesan dia kepada hartanah. Memang tak sangka kan? Tak sangka kan kita akan berbincang tentang perkara ni. Okey, berbalik kepada sebab benda ni berlaku, Azim, dalam kajian ni memang dia kata apa? Cost of living. Tapi dia berhati-hati. May be among the factors which contribute to the low average household size, especially in Penang and KL. So kalau kita kahwin orang KL, insyaAllah rumah tak payah besar. Macam tu ke? Because dia nak berapa je? 3.5 orang dalam satu family je. Okay, so this is interesting lah. Alright. So now we move on. Azim, can we move on, Azim? Sahabat-sahabat. Cuma tu lah dari segi statistik ni dia tak ada bincangkan dari segi pecahan kaum. Actually ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam artikel yang berbeza. Of course, Bumiputra or Malays have a higher per household size, and the non-Malays ada less. Yeah. So nanti as expected. I mean, as expected. And that means populasi. Okay, that's very interesting. Mana populasi orang Melayu di Malaysia in the years to come, dalam tahun-tahun yang akan datang, pastinya akan bertambah lah. Sebab dari segi saiz tu lagi ramai. So kat situ juga pemaju atau pihak kerajaan pun nak kena fikir. Kalau kawasan tu memang hardcore Malays, so diorang kena fikir tu. Because
the household size tu mungkin akan lebih besar. Betul. Dan akan ada keperluan yang lebih besar untuk hartanah. Hartanah. Thank you lah Azim, betul lah. It's very true. Benda ni kita kena drill lagi. Azim suka drill because you nak, kenapa Azim nak tahu lagi perinci kenapa? Sebab at least kita tahulah data tu dari segi faktanya, dari segi pecahan kaum tu, supaya kita lebih memahamilah data tu. Apa signifikan dia dengan hartanah kan. Betul. And results kepada, yalah, maknanya tindakan kita terhadap data itu akan lebih baik. Alright. Betul. Now kita nak move on. Okay, yang inilah yang Azim dah sebut daripada tadi. Pasal negara yang semakin menua. Yes. Okay, sekali lagi dari New Straits Times. Ini February 25th, 2024. Population estimates show that Malaysia has reached age nation status in 2021. So ini adalah pada bulan Februari, and pandangan Nur Ashikin Mat Hain and Raziz Ismail. But also ada yang juga mengatakan bahawa kita akan mencapai itu pada tahun 2040 lebih kan. But basically kat sini dia menyatakan, Azim tahu tak, rakyat Malaysia yang lebih umur 100 tahun ada 1043 orang. Dan daripada 1043 orang tu, seorang tu adalah, dan seorang itu adalah Datuk Ahyat. Ya, Datuk Ahyat. Datuk Atuk Bahrom. Atuk Bahrom. Ya, alhamdulillah saya pun baru pulang ke kampung jumpa Atuk. Alhamdulillah, dan semalam pun beliau ada dalam artikel. Ya, Atuk Bahrom pun. Thank Atuk you. Bahrom. Atuk Bahrom. Ayat boleh share kan? Atuk Bahrom. Atuk Bahrom. Apa cerita dia? 103 tahun ayat kata. Ya. Tak sempat lagi baca artikel tu, cuma ayat ada sharekan semalam dalam grup. Ni dia. Betul lah. Azim, thank you. Okay, ini dia. Inilah atuk saya yang sebelah kanan tu. Patutlah cucu dia handsome. Atuk yang pun handsome. Kekal sihat 103 tahun. Daripada penulis yang sama, Nur Ashikin Mat Hain dan Muhammad Raziz. Thank you so much for for highlighting this. So atuk saya tu yang sebelah kanan, dia ni suka bergaya. Dan dia akan marah kalau dia tak jumpa songkok tinggi dia. Dia akan mengelak kalau orang nak pakaikan songkok yang tak tinggi. Dan dia setiap kali pakai songkok tinggi, dia akan tanya saya, Ahyat, songkok dah masih ada lagi? Because atuk hadiahkan saya songkok tinggi. Yang saya realise masa saya balik kampung tu, I realise saya kurang sangat pakai masa depan atuk. So saya ni rasa bimbang sangat ni. Saya nak kena balik rumah. One day I'm gonna take that songkok and I'm gonna wear it every time I see him. And please lah, ya Allah, rezekikanlah umur dia panjang. Amin. Supaya saya boleh pakai songkok tu. Because setiap kali dia akan tanya. And atuk saya juga adalah penulis buku. Dia juga adalah penyair. Dia banyak puisi yang dia dah tuliskan. And basically ni Lenggeng, dia dekat kampung Lenggeng ni. Al-Quran dijadikan teman karib. Okay, dan juga beliau ni amalan-amalan dia ya. Itulah, alhamdulillah, atuk pun dah khatam lebih 100 kali, masya-Allah kan. Saya masa balik hari tu, saya balik hari Khamis, atuk sedang baca Al-Waqiah. Kalau dia pasang TV Al-Hijrah, dia baca. Dia pasang kuat-kuat. Dia dari segi mata semua mata okey. Dia baca Quran tak payah pakai spek. Wow. Dia mungkin ada hearing aid. Dulu umur 100 tahun dia masih boleh solat berdiri. Sekarang ni masih perlu wheelchair. Sekarang ni tapi perlu dari wheelchair. Segi urusan mandi sendiri semua semua okey. Dia makan okey. Alhamdulillah. Itulah Allah rezekikan. Ni memang rezeki besar. Kesihatan is satu rezeki besar. Betul. So of course Atuk Bahrom di Kampung Lenggeng, Negeri Sembilan. And banyak rumah-rumah kat sana tu tanah dia luas-luas. Rumah pun cukup luas. Rumah atuk pun tak tahu berapa bilik tu kan. Kalau dari segi bilik tu tak banyak juga Ada 1, 2, 3 dan 2 bilik air. Tapi dia luas lah. Dia luas. Besar. Ya. So of course untuk pakcik-pakcik atuk nenek kita ni, dia berbezalah keperluan hartanahnya. Okay. Alright. So alhamdulillah. Masa saya pulang tu Azim, atuk masih membaca Quran pada masa itulah, alhamdulillah. So itu rezeki lah dapat melihat atuk
Dia sambil kami makan tu, dia asyik ni. Dia asyik mengulang-ulang ayat Quran yang menjadi ilham untuk namakan mak saya. Mak saya ni anak nombor 2 dia. Nama depan dia Barupawati. So Bar ni dia membacalah ayat-ayat tu, dia ulang. Kita pun cakap, okey bagus tu, terima kasih tu. Oh, tu nama special. Dia ulang lagi. Kita pun layan. Okey, wow, special nama ni. Dia maknanya ingatan dia sangat-sangat kuat. Okey. So berbalik kepada ni. Kepada Malaysia ni semakin menua. Malaysia semakin menua guys. Okey. So apa kesan dia kepada hartanah? Kesan dia dari segi hartanah. Adakah dari Azim? segi I mean mungkin dari segi, misalnya saya cakap jugalah, dari segi saiz juga rumah. Okey. Sebab maksudnya kalau waktu muda, waktu contoh dah berkahwin, ada 3 orang anak, 2 orang anak. So waktu tu of course nak contoh rumah landed yang selesa, yang besar, ada 2 tingkat, contoh teres 2 tingkat, semi-D 2 tingkat. Tapi bila dah makin menua, anak-anak pula dah besar, dah berkahwin. So at the end balik kepada macam saiz rumah orang single. Nak saiz yang kecil, high rise, yang mungkin high rise. Even kita pernah bincang kat topik ni juga. I remember pernah tanya pasal you punya in-law duduk dekat high rise. So sebab downgrade. Downgrade. Sebab dari segi saiz yang lebih mudah nak uruskan, nak mengemas dan sebagainya. Yeah. So that's the reality. Ramai orang dia panggil downgraders. Dia impian hidup dia rumah yang besar. Dah dapat rumah yang besar, anak makin besar, anak pula keluar daripada rumah itu dan rumah itu terlalu besar. Sunyi. Saya ada jumpa seorang jutawan ni, rumah dia ya Allah sangat-sangat indah, sangat cantik. Sangat-sangat cantik di Bukit Jelutong yang dekat puncak bukit tu. Masya-Allah. Suami dia arkitek. Ya Allah, rumah tu itulah terlalu cantik dengan painting, dengan artwork yang dari segi besi-besi, dengan kolam dia, ikan. Kolam ikan ada ke tu? Ke rumah lain? Okay, tapi ada. Tapi so beautiful, and the mother tu, the wife tu cakap, Ahyat, rumah ni memang cantik sangat. Tapi dari segi memori dalam rumah ni, dia tak berapa ada sangat. Because my kids membesar dulu tu dekat rumah lama. Yang tetap besar lah, tapi this is their grand house lah. So anak dia sekarang ni semua dah universiti, dah berkahwin sendiri. So diorang ada juga anak-anak yang stay kat rumah tu, but it's just like a house. It's not a home. So masa tu I pun macam terfikir, wow, rumah ni sebenarnya, inilah yang ayat keluar perkataan roh. Rumah ni kena ada roh. Because kalau tidak, rumah ni is just 4 dinding, ada bumbung, ada lantai, ada tingkap. Tapi it's just meaningless. Thank you. It's dia jadi meaningless. Dia tak bernyawa. Betul, just pakai untuk tidur, rehat. Ya. So bayangkan orang yang sekaya itu pun dia boleh cakap rumah ni memang, dia cakap yes I know, memang tak silap saya dah masuk magazine pun. Memang terlalu indah, tapi dia tidak ada roh. Dari segi anak-anak dia tak membesar di situ. Dia guna perkataan ni, yelah anak-anak I dulu masa kecil-kecil lari-lari tu kat rumah lama. So maknanya memori seorang ibu tu, anak-anak kecil berlari-lari, bising-bising, kecoh-kecoh, gelak-gelak. That is the memory kan. So house might not be a home, and a home is not a house. Tapi dalam bahasa Melayu tu tak ada dua perkataan berbeza kan, house and home. Unless kita selalu sebut rumah syurgaku lah. Rumahku syurgaku kan. So itulah kenapa dalam bahasa Melayu tak ada perbezaan antara house and home. Kita ada rumah dan rumah. Itu je yang kita ada kan. Interesting. Rumah kediaman. So house is hartanah jenis kediaman. A house, housing developer, pemaju yang membina rumah. But what's a home? Inilah rumahku. Rumah, tetap rumah. So that's interesting kan? Okay, so nak tahu tak negeri yang mana paling ramai populasi tua?
Lebih 65 tahun. Drum roll please. Adakah negeri yang sama macam tadi? Tidak. Negeri Perak. Perak. Perak yang paling ramai. Populasi yang lebih umur 65 tahun. So dari segi hartanah juga ini akan memberikan kesan. And Azim sekarang ni ada keperluan untuk old folks home. Betul. Macam retirement home. Betul. So dia nak buat macam satu kejiranan atau satu community di mana dia ada servis kesihatan sekali, dia ada servis untuk apa tu wellness kan, untuk macam dia panggil apa tu bukan fitness, dia panggil apa kalau fisioterapi kan. Okey. Lepas tu dia ada jenis makanan yang sesuai untuk orang-orang. Betul. In fact ada juga yang Islamic punya version, ada dengan kelas mengaji. Kelas mengaji, wow, ya. So aktiviti untuk warga tua. Betul. Ya, so pengisian dia. So mungkin kita rakyat Malaysia ni mungkin 50% daripada rakyat Malaysia ni mungkin bawah umur 29, I don't know now. 28, 29, 30 years old, and ramai orang-orang muda ni 50% lagi yang lebih daripada umur 28, 29, 30 tahun ni. And maybe 70% tu di bawah umur 39, 40 tahun. And selebihnya tu yang berusia. So this is fakta yang kita nak kena tahu. Azim, kalau bercakap pasal business, apa business yang sesuai untuk apa yang Azim nampak dari sudut pandangan business bila nak kata orang di Malaysia semakin menua? Peluang lah. Okey, peluang business. So macam saya sebut tadi lah, dari segi rumah penjagaan untuk orang tua tu. Ya, betul. Which is, dan pada saya pun kalau dulu mungkin 20-30 tahun lepas, kalau kita cerita pasal rumah orang tua ni, dia punya connotation tu negatif. So orang cakap kau ni anak tak kenang budi. Contohnya kalau kita hantar mak ayah kita dekat rumah orang tua, ni dulu waktu kau kecil, parents kau, mak kau boleh besarkan kau, tapi bila kau dah besar, mak kau dah tua, kau pergi hantar rumah orang tua, rumah penjagaan orang tua. Rumah penjagaan orang tua. So in fact sekarang ni I think benda tu dah semakin diterima oleh masyarakat kita, semakin terbuka. Sebab adanya servis-servis yang macam saya sebut tadi lah, ada pengisian dari segi mengaji, belajar mengaji semua. So benda-benda tu ada added value lah, bukannya macam negatif sangat rumah penjagaan orang tua yang sebelum-sebelumnya yang sering kita gambarkan, yang sering kita bayangkan. So tak tahu bagaimana pula dengan anda, penonton dan pendengar podcast Suara Hartanah. Adakah anda rasa okey hantar mak ayah ni ke pusat-pusat jagaan orang tua, atau anda rasa macam aku tak sanggup lah, rasa it's so bad kan? Betul. I mean personally one of the reasons I want to fight so hard in business and work so hard pun is one of it to make sure janganlah benda tu berlaku kat my parents kan. Sedih lah, I want them to be with me when they grow old kan. Tapi kalau saya personally, actually my mum dia selalu joke juga sebelum ni. Dia kata kalau macam dia dah makin tua nanti, dah umur sekarang dia 65 years old, kata kalau dia dah 70 apa semua, dan dia kata kalau kita orang tak ada masa ke jaga dia lagi selesa hantar dekat rumah orang tua tu, at least ada geng-geng dia. Geng-geng nak, contoh macam nak beraktiviti tadi, nak mengaji ke, nak membawang ke, selalu kita istilah membawang, borak-borak kan. So at least adalah aktiviti yang masak-masak ke, borak-borak, ada geng lah maksudnya, daripada duduk rumah sorang-sorang sunyi. In fact, and then ada juga macam I baca juga dekat sharing dekat Twitter, ada juga yang dia sharing, dia memang hantar parents dia tu, and then once a week dia datang lah jenguk mak dia kat situ. And then in fact diorang macam saya cakap tadi, diorang ada beli rasa dekat Negeri Sembilan juga. Dia ada buat yang dia jenis macam satu unit kecil, macam studio lah kira, tapi landed. So just satu small house, dia ada ruang tamu kecil, satu bilik, dapur. So tu sekali package lah, dan dibayar lah setiap bulan, contoh 3,000 sebulan untuk enjoy all the facilities. Maksudnya dapat duduk dekat bilik tu, and then makan, minum semua dengan kelas-kelas yang dia provide apa semua, and then dia penjagaan kesihatan. So actually for me, kalau in fact benda tu sebenarnya satu pengorbanan juga. Kalau seorang anak yang mampu bayar 3,000, 5,000 sebulan untuk penjagaan tu,
dan mak dia enjoy that kind of facilities dan happy dekat situ, seronok, ada pengajian, kelas mengaji semua, dan mak dia sendiri pun seronok, happy, and then I think satu benda yang bagus juga. So this is interesting. Kalau lah ada orang boleh buat survey kan, yang rajin buat survey single tadi tu kan, buatlah survey tentang adakah you sebagai anak nak hantar mak ayah ke tempat-tempat macam ni, and you sebagai mak ayah, adakah you rasa okay atau sanggup kan. I think there must be a survey. Okay, so Ayat just quickly search up ni. Ada tengok ni Green Acres. Ayat pergi ke Google dan cari retirement housing in Malaysia. So Green Acres ni kat mana ni? Ayat pun tak sempat nak study benda-benda ni. And ada juga iProperty yang keluarkan cerita tentang retirement village, Azim. Retirement village. And kat sini Ayat tengok Sunway Sanctuary. Sunway Sanctuary ni dia kat mana ni? Dia ada active retirement living. Okay, stop share kejap. Bagi dia loading. Okay, alright, dah loading dah, alright. Okay, the epitome. Macam Siti Nurhaliza pula Ada konsert dia. Dia namakan The Epitome Siti Nurhaliza. Okay, ni. The epitome of senior living. Whatever lifestyle you desire to celebrate living, you can find it here with us. Welcome to our community. Sunway Sanctuary welcomes you to truly integrated senior living community in the heart of Sunway City. Sunway City? Oh, yang ni saya terlepas ni. Saya pun tak. Okay, so ada banyak. Oh, dekat dia punya dekat dia punya projek-projek. Wow, nampak Thoughtful. Okay, elegant living, quality healthcare. Healthcare tu penting. Betul. And of course, pemaju macam ni dia orang ada brand tu kan. Bukan sahaja dia jadi pemaju hartanah yang hebat, dia jadi pengurus aset seperti shopping mall yang hebat, dia juga ada healthcare yang hebat, curated experiences. Inilah Azim, curated experience, aktiviti-aktiviti diorang ni. Cuba tengok berapa harga dia tu sebulan. Thoughtful facilities, vibrant township, holistic wellness. Dia tak adalah sebut kat sini, selalunya dia by inquiry. Maybe kita boleh jemput tetamu khusus untuk menceritakan tentang retirement village ni, retirement village. I think this is kind of interesting. Okay, so itulah antara cerita dia tentang rakyat Malaysia yang sedang semakin tua. Okay, and banyaklah statistik lain yang kita boleh tengokkan. Dan okay, so so nanti banyaklah lagi yang Ayat boleh kongsikan dengan anda semua. So sebagai contoh dalam artikel ni daripada Astro Awani 20 September 2023, dia ada tunjukkan satu carta ni di mana melihatkan bagaimana fertility rate, birth per woman tu akan turun, and life expectancy tu akan terus menaik, dan terus menaik. Dan ini adalah menunjukkan the historical data of Malaysia since 1960 to 2020. So kita ada replacement level fertility. Maksudnya kalau kita tak menghasilkan 2 orang untuk setiap wanita, maksudnya negara kita akan dari segi populasi akan menguncup. That's interesting kan? Okay, kat sini yang kat sini. So inilah data-data yang Ayat sebut tadi juga, because data-data ni penting nak tahu berapa orang-orang yang berusia yang dah warga emas, kerana mungkin ada bantuan-bantuan kerajaan yang tertentu yang perlu yang memerlukan data-data ini sehabis tepat yang mampulah. So that's interesting lah to see here. Okay. So guys, so setakat ni Ayat dah bercerita tentang, okay, stop share. Saya dah bercerita tentang 4 statistik ni, bercerita tentang singles, bercerita tentang fertility rate, bercerita tentang average household size,
bercerita tentang the population, the aging population. So 4 perkara ni mungkin kita akan pernah terbaca atau pernah dengar atau biasa kita bincangkan, tapi tak pernah rasa ada kaitannya dengan pasaran hartanah. And the reality is dia ada juga kesan dia kepada pasaran hartanah seperti yang kami dah bincangkan. Okay, Azim cari apa tu Azim? Saya ada share dekat dalam Azim share apa tu Azim? Satu video TikTok yang saya sebut tadi, rumah orang tua, dia actually nama dia Madrasah Ibnu Mas'ud. Okey, kejap. Saya cari terus. Dekat TikTok ada video dia dan dia ada website dia juga. Madrasah Ibnu Mas'ud. MASUD Mas'ud. Ada apostrophe tu ke? Ada apostrophe. Okey, Madrasah Ibnu Mas'ud, MIM. Dekat mana tu? Tu Negeri Sembilan. Pondok Warga Emas. Bestnya. Rangkaian Madrasah Ibnu Mas'ud. Ya. So nampak tak? So dia adalah dia punya aktiviti kan. Dia punya bilik tu. Cantik tu kat belakang tu. Macam style homestay. Chalet. Macam chalet kan. Nilai established 2018. Rembau dalam perancangan. Segamat established 2010. So maknanya dia bermula di Segamat. 60 orang penghuni di Segamat. Dinilai ni dia tak tulis berapa orang. Dan Rembau is the third. Apa kata ayah bonda? Alhamdulillah, selain dapat mengaji, kita terlepas. Okay. Kalau dapat play video dia tu lagi best. Play video tu. TikTok, tak sure boleh buka TikTok dekat sini. Okay, I try. Stop share dulu. Azim pernah tengok lah yang tu. Yes. Azim share kat dalam mana ni? Share dalam grup Suara Hartanah. Suara Hartanah. Chat. Mana? Ni. Okay. Yes. So, kalau I mainkan jadi macam mana Dia akan keluar website. Okay. So TikTok. Azim macam mana lalu kepada Azim because mak pernah sebut. So TikTok dia dengar. Maybe. Dan dia terus tapi bagi. Benda ni FYP lah dulu. Okay, boleh share screen. Ada suara okay. So sharing tak? Dia macam stuck Jap guys. Okay, tak apalah kat sini. Okay, tengok ni. Facilities, mak terus dapat kawan baru. Suasana nyaman. Kalau tanya saya personally, saya pun nak as a single. So kalau let's say lah single sampai ketua. So this is dream house. Dream macam ni Tapi I pernah joke dengan my sister juga, cakap kalau contoh kata kalau tak kahwin, kalau dah makin berusia, so memang actually happening seronok kat sini. Lagu dia pun macam indah je. Wah, boleh OOTD. Anak cucu datang sungai ni boleh hiling-hiling. Anak cucu dia lah yang pergi situ, yang pergi ke sana kan. Okay, thank you for sharing this. Kami tidak ada apa-apa sponsor apa ni, Madrasah Ibnu Mas'ud ni meme. Tapi kalau lah ada siapa-siapa yang kenal, boleh tak DM dia orang cakap ada orang cerita pasal korang ni kat podcast Suara Hartanah. Best nak jumpa dia orang. So inilah peluang bisnes tadi yang saya sebut. Peluang bisnes. And ada pun orang yang nak pergi ke sana kan. Tempat macam tu kan. I don't know, macam saya cakap tadi, kalau 10, 20, 30 tahun lepas mungkin kita akan rasa benda tu kau ni kau hajar hantar mak. Tapi kalau dah mak ada sendiri minta, and then at least kat situ tengok seronok, ada kawan-kawan mengaji, daripada mak dia, contohlah katakanlah ayah dah tak ada, meninggal, so mak dia seorang kat rumah, anak sibuk kerja, so lagi sunyi, tak ada siapa-siapa teman dekat rumah. At least kat sini ada geng-geng dia. So of course seminggu sekali datang melawat ke. Sama juga kita datang melawat diorang kat rumah seminggu sekali time weekend. Bukan hari-hari pun datang melawat. Bukan hari-hari pun. Sebab kita sendiri ada family kita kalau yang dah berkahwin. Tapi mungkin ayah fikirkan ada juga netizen yang masih tak boleh nak terima lah konsep ini kan. So actually, cuma at least sekarang ni kita dah semakin terbuka. Dah semakin lah. Kan. Mungkin dia akan anggap macam ni geng-geng mak ni teruknya diorang ni kan.
of course benda ni berbayar. Dan lagi daripada kau contoh tinggalkan mak kat rumah seorang-seorang, daripada ni kau kena bayarkan, contoh dia bayarkan mak dia 3,000 sebulan untuk duduk kat situ. So actually itulah pengorbanan juga for me. Bukti kasih sayang seorang anak tu, dia sanggup bayar 3,000 sebulan untuk mak dia dapat enjoy this kind of facilities. Dia tak ada tulis kan berapa harga. Berapa harga dia. Kita, kalau kat website dia tadi tak sure ada ke tak? Website Ibnu Mas'ud tadi Ibnu Mas'ud. Sama ada kita tengok harga dia ke tak. Selalunya tak adalah tulis kan, dia hubungi kami. Okey. Tak tahulah dia ada package kat atas ni, but maybe Senarai Madrasah hubungi kami tentang kami. So this is very interesting. So tahniah kepada tim MIM. Oh, ini dia pengurusan. Haji Arasi Masud, pengurusi. Ustaz Danang Kuncoro. Wow, pengurus. Dan Ustaz Ashraf Syairazi, pengurus segaman. Yang tadi tu Danang, Ustaz Danang. Wow, okay. That's so cool, man. Oh, tahniah kepada mereka. Okay. So that is statistik yang keempat. So Ahir sebut statistik keempat. Okay. Tapi Ahir tak tahulah nak share lagi satu. Statistik kejap. Statistik tentang Malaysia dan apa kesan dia kepada Malaysia. Okay. So Ahir pergilah mencari demographics Malaysia ni, boleh share screen, dan bila tengok tentang peta-peta ni, Azim, rupa-rupanya data tentang populasi Malaysia ni sangat terperinci. Okay, this is one thing that I want to say lah. Apa statistik yang Ahir kongsikan tadi tu mungkin dia macam fun punya statistik lah, single, rumah dan sebagainya. Okay, but rupa-rupanya kalau Azim tengok, it's very detail berapa populasi. Okay, negeri mana yang paling ramai orang, Azim? Selangor. Okay, Selangor. And then second is Sabah 2.6, Selangor is 4.1, Johor is 2.7. Okay, dan pecahan dia pun ada. Berapa urban population, berapa rural population. And then berapa Bumiputera, berapa Chinese, berapa Indian, berapa population density. Now, where am I getting at? Kalau kita ada data tentang populasi sedetail ini, dengan kaumnya, dengan density-nya. Now sekarang ni kita perlu gandingkan data ini dengan data hartanah. Hartanah jenis apa ada di mana, hartanah harga apa ada di mana. Dan kita tengok benda ni adakah dia seimbang ke tidak. I hope lah. I don't know if this is part of the government sekarang punya apa yang sistem dia sekarang ni? Padu. Adakah dia cukup padu untuk includekan data ni? Sekiranya ada sahabat-sahabat yang ada boleh PM, DM, WhatsApp orang-orang besar yang menguruskan padu, ya Allah, ini adalah satu impian Ahiyat sebagai pengamat hartanah, peminat hartanah, nak melihat data populasi kita ni boleh integrate. That's the word I was looking for. Saya cakap menggandingkan. Nak integrate dengan data hartanah, guys. Best tak? So at least kita boleh tahu tempat tu oversupply, tempat ni undersupply untuk the current population. Betul. This is very powerful. And then boleh tahu ni okay, yang tu okay. So contohnya peta ni kan, kita boleh tahu kita boleh tahu sahabat-sahabat semua, populasi kalau nak diikutkan konstitusi parlimen. Kita pun boleh tengok dari segi macam nak keluar ni. Escape. Okay. Oops. Alright. Dari segi okay, stop share kejap. Kejap nak keluar kat mana ni? Oh ni. Okay. Saya dah ni. Okay. Dan dari segi local authority. Okay. And interestingly, Azim, I found this peta. Oh, peta ni mahal .
Peta daripada tahun berapa ni tahu Azim? 1945. Taburan penduduk mengikut kaum. Orang Melayu, orang Cina, orang India. Pada masa itu 45 ni kerajaan siapa Jepun ke British ke apa Mungkin British lah yang akan buat kerja-kerja macam ni lah. Betul. Tapi katanya peta ni umur 1945. Okey. Sebelum merdeka, 12 tahun sebelum merdeka. So kalau kita lihat sebelah kiri sekali ialah Malays. Nampak tak? Okey, nampak tak di mana majority dot tu. Dot tu ada di mana? So kita boleh lihat dia concentration dia dekat Kota Baru. Concentration dia dekat utara ni. Penang, Alor kan. Then dia adalah taburan-taburan sedikit di South Johor, Melaka, South Johor ni, and then some at Singapore. Okay, kalau kita lihat pula Chinese in Malaya. Tengok mana. So di sebelah pantai timur ni, Kota Baru yang ramai orang Melayu tu, diorang hampir langsung tak ada. 1945 ni. Ada 3 orang je kat situ. Dia satu dot tu dikatakan 1,000 populasi. 1,000 bukan seorang. So kita boleh lihat di sebelah utara Penang, Penang dia syarat. Penang. Sebenarnya Melayu pun ramai juga dekat Penang Island. 1945 lah. Tapi tak tahulah apa keadaan dia hari ini. Nampak. So Ipoh adalah yang paling concentrated. Interesting The tin mines tu kan. So tengok ni Ipoh. Ipoh orang Melayu. Okey, kurang. So kita tengok KL pun, KL tak ada apa masa tu. Tak ada siapa pun berminat nak pergi KL. So KL ni sama, kalau tengok orang Melayu kita pun, dia Johor ni lagi ramai ni. Batu Pahat lagi ramai daripada KL tahun 1945. Interesting kan? Betul. Chinese pun tak minat KL. Dia pun macam lagi ramai taburan dia ke selatan sehingga ke Singapura. Johor. Singapura ni memang tempat dia lah. Memang tempat dia daripada 1945. And of course peta ni tak adalah Sabah Sarawak because it was not even in the picture kan. Okay, and then Indians of course on the pantai timur kita ni memang tak ada langsung, macam almost tak ada. And on this pantai barat ni taburan ni macam itulah. So I thought this was interesting. Sejak tahun 1945 pun dah ada kajian-kajian macam ni. And of course benda ni pun akan melibatkan penting untuk polisi-polisi kerajaan pada masa itu. Betul. And even until today, fast forward, of course bagaimana pula dengan di mana orang Melayu, orang Cina, orang India. So adakah rumah jenis-jenis tertentu akan dia lebih minat, rumah-rumah harga tertentu yang dia orang boleh mampu. Itulah sedikit perkongsian. Ini just something extra just to share daripada 4 statistik. Latest ada, tapi untuk hari ni Ahyat tak ada jumpa pula. Dia ada. Okay, so Azim, yes. What do you think about this one pula, the Malay, Chinese and Indian, sementara Ahyat mencari the latest data tu? For me, okay, dari segi tu macam saya cakap lah, dia membantu dari segi perancangan kerajaan. Of course kalau macam dulu kita cakap dari segi soal polisi kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru DEB yang bertujuan untuk membantu ekonomi orang Melayu, mana untuk orang Melayu daripada kawasan pedalaman mungkin untuk berhijrah ke bandar untuk menguatkan ekonomi orang Melayu. Dan of course dengan hari ini pula macam mana orang-orang, especially orang-orang Melayu di kawasan bandar ni untuk bersaing dengan kaum-kaum lain dari segi, supaya untuk dari segi ekonomi itu lebih lebih adil. So itu membantulah penting untuk kerajaan nak tengok dari segi data dan statistik tu. Dan of course dengan kaitan dengan hartanah ya, macam mana dari segi dari segi demand population dekat satu tempat tu, dari segi rumah high rise ke landed ke, so dari segi pricing dia, supaya akhirnya kita nak mengelakkan masalah yang keep berulang, which is dari segi unsold unit, rumah yang tidak terjual. Sebab
dari segi mungkin dari segi data-data ni lah yang tidak diguna pakai, yang tidak orang kata macam saya kata tidak di drill. So akhirnya bila kita buat satu hartanah, bangunkan suatu kawasan itu tidak reflect dia punya demografi ataupun demand di kawasan tersebut. Okay. Thank you Azim. And sementara tu sempat saya mencari ni. Inilah yang saya nak carinya. Okay. So yang warna biru tak ada kaitan dengan parti. Itulah dah macam kalau election tu masa malam pilihan raya dia dot-dot macam ni. So warna biru ni Bumiputra population. Warna merah ni Chinese population. So kita boleh lihatlah sendiri dari segi peta ni. Tapi dia tak ada Indian population. Dia tak ada Indian population. So kalau kita lihat memang warna yang biru kebiruan ni is of course more on the pantai timur. Where economic vibrancy pun mungkin kurang banding dengan pantai barat. Betul. And kalau dia zoom into Kuala Lumpur, memang ada kawasan-kawasan tertentu yang memang betul merah habis. So benda ni boleh dilihat dari segi politik, tapi Ahyat sedang mengupas ni dari segi hartanah lah kan. So kemampuan, harga rumah jenis macam mana, rumah yang dibina tu layout macam mana, jenis apa, dan nama yang diberi kepada taman-taman. Yes. Kan betul. Semua tu akan memberikan impact kepada hartanah. So kalau kita tengok dekat sebelah Sabah Sarawak tu, as we can see, of course this is the Kuching side kan. And what is this side? Azim tengok peta. Sekejap. Saya minta maaf yang ni saya kurang tengok pula. Sarawak. So dia ada Sibu, Bintulu dengan Miri kan. So this is Sibu lah kan. Sibu. So Sibu, as you can see, is more red than most of the other locations. And then for Sabah, I suppose this is the Bumiputra. Yeah, this is the KK side kan. So itulah dia. Banyak benda-benda data-data ini yang kita boleh kupas dan kita kaitkan dengan hartanah. Dan Ahyat yakin dan percaya ia juga membuka mata anda untuk berfikir tentang bisnes, tentang polisi kerajaan, tentang masyarakat, kemasyarakatan. So itulah hari ni kita nak jadi nerd lah. Kita kupas 4 topik statistik itu, termasuk dengan statistik tentang Malaysia dan demografik Melayu, Cina dan India, yang bukan hari ini sahaja dikaji. 1945 pun ada peta yang menunjukkan taburan di mana ramai orang Melayu, ramai orang Cina, ramai orang India. So it's also definitely important for hartanah pada tahun 2024 dan seterusnya. Betul. Yeah, so I'm sure the developers have sessions like this. Because diorang ada consultant yang mungkin 100 kali lebih pandai daripada kita ni Azim. Kita ni podcast suara hartanah je. Kita bukan international consultant hartanah, surveyor dan they are real experts in this. So they have access to maybe more updated data. Diorang ni ada data yang lebih terperinci seperti yang Azim suka tu. Tapi kenapa persoalannya kenapa ada isu Ansur ni? Kalau they have all that kind of expertise. Ini Azim tanya, bukan saya tanya. Saya tanya. Rasa-rasa je lah. Kalau betul ada orang. Of course kita tak nafikan. Of course ada. Azim, nak tahu tak jawapan yang mengerikan? Dan I'm going to say this in this podcast, right? Yeah, on record, right? But this is what, I'm not saying which developer, and I'm not saying which consultant. Which projects. And which project. Okay. Ada seorang, saya dijemput untuk bagi pandangan saya tentang hartanah oleh satu pemaju ni yang agak top. Dan dia nak tahu perangai consumer behavior. Okay. So Ahyat ada banyak buat kelas, Ahyat banyak merapati pembeli dan pelabur orang Melayu. Dia nak particularly orang Melayu. Komuniti Melayu. Because dia nak target tempat orang Melayu. Okay. Cukup setakat itu saja kedalaman fakta tentang projek ini. Dia kat kawasan orang Melayu je. Okay. So
s- ada wakil daripada Pemaju ni, dia cakap, Ahyat, inilah yang kita orang nak dengar. Apa yang Ahyat cakap semua ni, masalah pembeli, apa pembeli nak, apa yang Ahyat lihat ni. Ahyat sebenarnya tak tahu yang sangat impact, because masa Ahyat present tu, CEO dia ada, semua board, bukan board, dia punya top semua ada kat situ. Top management, okay. Top management dia ada. So masa Ahyat present, semua kering, because sangat korporat. Konsultan lain pun ada, konsultan lain pun semua duduk. Cara konsultan duduk berbeza daripada kita rakyat marhain. Konsultan duduk pun kita dah rasa, ui, dia ni pandai. Tengok suit dia, tengok dia pun kita dah rasa macam tu. Tapi lepas tu rupa-rupanya Pemaju dengan konsultan ni yang jumpa saya. Ahyat, ini yang kita nak, Pemaju cakap. And then konsultan tu ada jumpa saya. Ahyat, wow, your insight is incredible. Bagus macam ni. And then you tahu tak wakil Pemaju tu cakap apa? Ahyat, kadang-kadang kita orang lantik konsultan ni, tapi konsultan ni akan cakap apa yang kami nak dengar. That's my point juga. So saya pun macam, okay, so saya tak cakap apa yang you nak dengar lah kan tadi. Saya just cakap apa yang saya tahu lah daripada community saya. Betul. Because I did survey dalam alumni, saya buat survey, saya banyak coaching student, saya banyak jumpa orang on the ground. Setakat itu je lah yang saya mampu nak sampaikan. Rupa-rupanya konsultan tu pun cakap, Ahyat, sebenarnya yang Ahyat share tadi tu sangat powerful. Because you betul-betul daripada you punya follower. So saya pun macam, oh, gempak juga ke? Tapi saya punya data tu tak adalah segempak mereka. Betul. Dengan dia punya presentation style, dengan data crunching tu, ya Allah, saya membayangkan office diorang tu mungkin ada 100 pakar statistik kan, yang kerja dia setiap hari ambil data, value dia kira. Saya pun masa tu saya rasa macam kerdil lah banding diorang tu. But answering your question, kadang-kadang konsultan ni dia bagi jawapan yang Pemaju nak dengar. Pemaju nak dengar. Actually that's my point juga, sebab kalau kita tengok apa macam baru-baru ni actually saya sebut tadi pasal PADU, Pangkalan Data Utama, which is kita punya Menteri Ekonomi YB Rafizi dia bagi tahu PADU tu punya website tu dibangunkan oleh government sendiri, tidak main kaki tangan kerajaan sendirilah. Bukan konsultan. The reason is exactly macam Ahyat cakap tadi lah. Government paid billions ringgit of money untuk dekat konsultan, tapi turns out benda tu yang bukan yang reality on the ground. So sometimes even kalau advice polisi yang kerajaan bangunkan polisi, so biasa kita pakai konsultan. Of course kalau kita cakap tentang Bosco dulu, kita ada dulu kecoh tentang satu konsultan yang dikaitkan katanya dengan Israel untuk branding jenama Satu Malaysia. I don't know lah sejauh mana reality tapi ada dikaitkan Satu Malaysia dengan One Malaysia dengan One Israel. Astaghfirullah. So kata company yang sama konsultan tersebut. So that's why dari segi usaha yang kerajaan sekarang cuba, which is I give credit, which is dari segi mengurangkan konsultan tu lah, maksud kita gunakan kemahiran kepakaran kaki tangan kerajaan yang sedia ada, which is yang memang on the ground. Yang hebat-hebat tu yang ada kat pejabat tu. Bukan menteri, kaki tangan tu saya nak bagi. Ini saya nak tepuk tangan. Ini saya memang, I tell you especially di zaman kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita melihat politically lah dia berubah-ubah kan. Betul. Tapi yang mendokong sistem kerajaan ni siapa? Kaki tangan kerajaan lah, penjawat awam. Betul. Di manakah anda? So kita kena empower penjawat awam ni. So itulah point saya bila kita dengar konsultan, so itu yang kadang-kadang tu bila bagi nasihat polisi apa semua tu yang tak sebenar-benarnya membantu untuk rakyat. Dan mungkin diorang pun ambil acuan dari barat kan. Betul. And then acuan kita tu tak kena. Bukan acuan kita ni multiracial, mereka pun tak faham sensitivity kita. Betul. Mungkin. And then dari segi just on paper jadi buku diorang belajar polisi tu, tapi diorang tak on the ground berjumpa dengan rakyat, apa yang diorang mahu macam Ayat tadi lah, Ayat kata Ayat mingle dengan investor, dengan pembeli. So you dengar daripada mulut diorang sendiri. Tapi di segi konsultan ni mungkin diorang survey daripada data-data, buku-buku statistik, tapi diorang tak berjumpa sendiri dengan investor. Azim tahu tak, one of the thing that I mentioned that day, saya cakap kat diorang, ini kajian saya yang tak semena ni lah, yang
macam budak-budak tadika je lah nak buat orang kata style maknanya rakyat marhain punya lah, main bodoh-bodoh. Saya cakap macam ni, bodoh-bodoh bukan bodoh. Bodoh-bodoh. Dia kalau dalam bahasa Melayu, Sempoi-sempoi. dia kalau dia di double kan, dia orang tak marah. Kalau satu tu marah. Kau ni bodoh lah ke marah. kau ni bodoh-bodoh kan. Kau gila ah. Kau ni gila-gila. Kau suka kau suka-suka Okey, contohlah. Itu I like to understand bahasa juga. Okey. So saya cakap kat dia orang, this is I cakap kat depan semua orang. Depan the whole boss semua. And orang yang buat tu mungkin ada juga dalam dewan tu. Mungkin dia tak jumpa lah. Saya selepas talk tu mungkin dia tak suka. Tapi saya cakap macam ni. So minta maaf, saya just nak verify. Tempat ni yang saya kaji is peratusan orang Melayunya tinggi. Okay. And you sendiri cakap memang tempat ni memang target market dia Malay. Tapi everything in your communication is in English. Website, social media, semua dalam bahasa Inggeris. Tu tak selari lah. So I don't know. Is that the way? Because orang Melayu kita ni dia sangat particular. Betul. Dia antara dua, dia tak faham pun apa you tulis ni kan, ulat-ulat ni bahasa apa ni. Dia faham bahasa Inggeris, tapi dia tak sampai kat roh. Betul. Tak sampai. So unless you are targeting the T20, the top professional Malays, okay lah. Betul. But not this project. So I don't know what's going on internally. I'm just saying my personal opinion. Kalau saya lah penduduk dekat tempat tu, saya tak tertarik lah dengan, saya memang tak tertarik langsung dengan you punya social media, dengan you punya website, you punya brochure. Gempak sangat. I just want to know bahasa-bahasa. So kira dekat area tu boleh kata of course Malay, Bumi Putra. So yang M40, T20, B40. M40 dan ke bawah. M40 dan yang I semak masa tu is 90% Malay, bro. 90% Malay. Memang tak kena lah. So can you imagine how disconnected disconnect. Yang nak membina, pemaju nak membina ni, betul, dengan apa yang rakyat nak. Daripada bahasa perantara tu pun dah tak sesuai. Betul. Saya cakap tadi, ayat cakap kat kawasan tu M40 dan ke bawah. Lainlah kawasan tu T20. Ya, contohnya melawati Wangsa Maju, contoh bangsa. Tapi orang-orang kaya Melayu pun Melayu dia sangat kuat sekarang. Sangat kemelayuan. Keislaman dia tu semakin kuat sekarang, if you notice. Betul. Even golongan-golongan T20 ni. So benda tu you kena aware lah. Betul. Takkanlah shock sendiri. Tapi konsultan dia lah tak bagi nasihat. Konsultan dia cakap macam ni, tu dia upah pula the designer yang macam tu. Ya Allah, memang tersasar jauh lah. So tersasar untuk pemaju-pemaju lain tak payah bayar konsultan lain, bayar ayat je. Itu dia statement punya dia conclusion sebenarnya. dia. Itu statement dia. Saya tak charge tak payah bayar juta-juta, puluh ribu jadilah. Tak nak. Kalau puluh juta, ratus ribu lah ratus ribu lah kan, bro. So 20%. Untuk Azim sikit. 20%. Azim untuk ni anak kahwin belakang ni. Yang nak balik kampung tu, bolehlah bagi duit sikit. Okeylah. So tuan-tuan dan puan, itulah celoteh kami. Hari ni memang fokus kepada statistik sahaja. But I hope you guys learn something. Actually what do you learn bila bercerita pasal statistik ni? Azim kenal Ahyat. Azim tahu tak Ahyat ni memang pencinta statistik, numbers kan? Betul. So kalau saya, of course dari segi bila kait dengan hartanah ni, as investor lah pada saya, sebagai pelabur. So data-data ini pun memainkan peranan jugalah. Macam Ahyat sebut tadi, dari segi population, dari segi race. So kalau kita nak invest dekat that area, so kita kena tahulah majority population tu siapa, Melayu ke ataupun non Bumi Putra ke non Malay. So of course kita punya target market untuk kita punya tenant tu siapa. Adakah kita ada setengah orang dia memang Muslim only. So kan jadi isu pula pada kawasan tu, non-Malays yang majority, tapi you letak syarat untuk tenant Muslim only. Akan viral pula, orang kecam, orang kata ni racism lah apa. So Azim ni baik ni bagi contoh tu, tapi benda tu on the flip side sebenarnya. Betul. If it's a Chinese area, and then dia cakap
Chinese speaking only. Chinese speaking only. Ya, so yang Betul, itu yang selalunya berlaku kan. Nanti Betul. kita nak mencari bekerja dan sebagainya Ada dah. bekerja, Okay. tapi kalau dari segi tenant, Ya. kadang-kadang kita, of course as a Muslim, kita faham lah ada setengah owner yang dia letak syarat tenant dia Muslim sebab dia tak nak kalau non-Muslim akan bawa. Okay, Azim, I'm going to stop you there. So ini isu yang berbeza. Betul. Because bila you kata Muslim only tenant, dia kena faham sensitivity orang Islam kita. Ini bukan perkauman atau keagamaan sangat. Betul. Bukan keagamaan dari segi itu, macam kita tidak menerima agama lain. Tetapi kita ni orang Islam ni memang nak kena menjaga halal haram ni. So bila dia bercakap pasal Muslim only tenant ni, kat situ sensitivity dia datang. Betul. Dia nampak macam kita racist, menindas. Azim, saya ada satu property, saya kata no alcohol, no smoking in the area. And benda tu is a commercial property. And then that agent tu bukan orang kita lah. Dia cakap okay, no problem, saya janji. Bila saya interview sendiri the penyewa dari China, dia dari China, dia technology company from China. So saya pun saya suruh dia alih bahasa, and saya sebut dalam bahasa Inggeris untuk dia faham, because we can speak some low level English. So dia pun cakap okay. Tapi Azim, masa dia orang keluar, my unit bau rokok punyalah berapa hari, berapa minggu nak hilangkan bau rokok tu. And botol arak tu dia tinggal. Ya Allah. And syukur alhamdulillah cleaner Indon tu memang dia ada servis tu. Kita pun ambil servis untuk sertu tu kan, sertu kasih bersih satu kali. Itulah dia. So benda ni orang bukan Islam dia tak boleh nak faham. Mungkin dia nampak kita racist bila dia cerita pasal isu ni kan. Betul. Ya. So benda-benda tu lah dari segi statistik lah kita faham. So benda tu boleh dielakkan lah. Ya, insyaAllah. Okay, so harap bermanfaat untuk semua. So begitulah Suara Hartanah untuk episod ke-11 bersama dengan Azim Sulaiman. Hari ini edisi khas Statistics dan kaitannya dengan hartanah. Kita ada lagi nanti dalam minggu-minggu yang akan datang nak menggali data dan fakta yang terkini daripada NAPIC. I'm so excited about that. Masa saya di luar negara nanti akan dilancarkan, but hopefully saya akan ada masa untuk bersama dengan Azim, and then we're gonna have a special on that for you guys. But sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. So please like, share, subscribe and hit the notification button. Betul. And comment di mana yang kami minta anda komen, kerana kami akan baca. Please look into the comments sekiranya ada komen. So thank you atas support anda semua. Semoga podcast Suara Hartanah ini satu hari nanti bakal menjadi rujukan untuk isu-isu hartanah semasa dan bakal menjadi pencetus kepada kesedaran dan perjuangan kita untuk pemilikan hartanah di tanah air sendiri dan menguasai semula bidang hartanah di tanah air. So dengan itu saya nak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.